الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Marilah kita sama-sama bertekad untuk membangunkan rasa takwa dan memupuk keimanan di dalam diri dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemuncak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Suami Misali Pelindung Isteri, Perwira kepada Anak-anak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam meletakkan seorang suami sebagai ketua dan berada di puncak kepimpinan keluarga berdasarkan keupayaan dan kewibawaan untuk memimpin seluruh ahli keluarga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model yang terbaik bagi suami dalam memandu bahtera keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggambarkan dirinya sebagai individu yang terbaik untuk orang yang disayanginya. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Suami sebagai ketua keluarga bertanggungjawab untuk memandu keluarganya agar berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kejayaan suami dapat dibuktikan apabila dia mampu menjalankan tanggungjawabnya dalam mendidik isteri dan juga anak-anak ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Hari ini terdapat sekumpulan kecil suami yang amat baik dengan rakan sekerja di pejabat, mesra bersama sahabat handainya, boleh bergurau senda, namun apabila bersama insan yang tersayang seolah-olah menjadi penzalim, berperwatakan kejam dan mengerikan. Terdapat juga suami yang mempunyai sifat yang panas baran dan juga kerap mencaci, memburuk-burukkan, mengeluarkan kata-kata yang kesat dan menghina isteri mereka. Malahan ada suami yang meninggalkan isteri dan anak-anak tanpa kabar berita, ibarat menggantung diri tidak bertali. Penderaan emosi dan penganiayaan psikologi terhadap isteri mereka. Sabda Nabi SAW melalui hadis daripada Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu bersabda, "Dan janganlah kamu memukul para isteri dan janganlah menghina mereka." Ada suami yang lalai dan gagal untuk menyediakan nafkah untuk isteri dan keluarga, mengabaikan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal dan keperluan ahli keluarganya yang munasabah. Sidang Jumaat yang berbahagia, seorang suami yang baik dan soleh ialah suami yang boleh mengajar dan mendidik isteri dan keluarganya dengan ilmu agama, asas fardu ain, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu halal dan haram dalam kehidupan. Suami yang soleh juga haruslah senantiasa peka dan juga sensitif dengan keperluan keluarga dan mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam keluarga. Contohnya menegur anak-anak yang lalai dalam solat, menegur isteri dan anak-anak yang mendedahkan aurat atau melakukan perkara yang haram di sisi syariat Islam. Suami juga haruslah menjauhkan diri daripada menjadi dayus, di mana membenarkan isteri membuka aurat dan menunjukkan bentuk tubuh badan mereka serta beraksi dengan cara yang dilarang oleh agama kita.
di dalam talian dan juga media sosial. Seorang suami yang misali tidak rela mempersembahkan aurat isteri kepada masyarakat umum. Kisah hubungan intim suami isteri tidak diceritakan secara terbuka. Malah aib isteri tidak didedahkan, kecuali yang berhak seperti mana hakim di mahkamah syariah dengan niat menyelesaikan perbalahan dan juga sebagainya. Ini adalah suami yang misali, yang memahami tugasnya dalam melindungi isteri dan anak-anaknya. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, 3 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang derhaka kepada ibu bapanya, seorang perempuan yang menyerupai lelaki, dan seorang lelaki yang dayus. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, mimbar juga ingin mengingatkan agar semua ketua keluarga mengawasi dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam yang sebenar. Tanamkan kepada mereka tentang kepentingan salat fardu. Ajarlah anak-anak untuk bersalat seawal umur 7 tahun, dan pukullah anak-anak jika mereka meninggalkan salat apabila mencecah umur mereka 10 tahun. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-As berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Pantau hubungan mereka bersama rakan-rakan. Kenali rakan-rakan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat seperti merokok, pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah dan juga merempit. Amatlah malang jika anak-anak kita terjebak dengan masalah sosial dan juga penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada ketidakupayaan kita sendiri untuk mengajar mereka dengan ilmu agama dan juga ilmu akhirat, dan akhirnya masa depan mereka menjadi gelap. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ambillah iktibar daripada peristiwa yang berlaku baru-baru ini, di mana seorang anak sanggup mencuri, mencederakan dan membunuh ahli keluarganya sendiri akibat ketagihan dadah. Adakah kita semua mahu hal itu berlaku dalam keluarga kita? Tepuklah dada, tanyalah iman. Sebelum menutup khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa iktibar. Pertama, isteri adalah amanah yang telah diberikan kepada seorang suami melalui ikatan perkahwinan yang sah. Jagalah isteri sebaik mungkin kerana amanah itu akan ditanya di akhirat kelak. Bahkan seorang suami bertanggungjawab untuk melindungi dan menyelamatkan orang tersayang dan ahli keluarganya daripada terjerumus daripada api neraka. Kedua, seorang suami misalnya seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang ilmu agama, tentang ilmu fardu ain, seperti mana ilmu fiqh, ilmu Al-Quran dan hukum halal haram dalam kehidupan. Ketiga, seorang ayah yang baik tidak jemu menyuruh anak-anaknya melakukan kebaikan dan membuat kebajikan, dan senantiasa menjadi pendorong dan pendukung kepada anak-anaknya untuk senantiasa lebih berjaya di dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, dan juga mereka yakni yang diredai oleh Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyejukkan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa bil wali wa an'am wa tafadhal wa barik bi jalalika wa tamanna ala zainul abad qasid sayyidina
لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دوليا رحمة مولات شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.